Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ni Abang nak bercerita tentang budaya-budaya yang teruk orang Jepun. Selalunya kalau kita ni cakap orang Jepun, cakap semua budaya Jepun baguslah, kerja bagus, rajin, lintas jalan siap tunduk-tunduk. Macam tu lah kan. Semualah yang Jepun ni memang cantik lah. Abang pun pernah pergi Jepun sekejap. Seminggu pernah pergi Jepun. Memang betul lah dia orang tu pembersih, jaga tandas. Dekat tempat theme park pun tandas bersih, lepas tu kutip sampah. Tapi sebenarnya ada sifat-sifat buruk orang Jepun yang tak ramai orang tahu dan menjadi masalah kepada orang Jepun tu sendiri sifat-sifat ni. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang akan ceritakan. Mana tahu benda ni menjadi pengetahuan tambahan, korang ada anak ke satu hari nanti nak hantar belajar kat Jepun, jadi dah tahulah perangai orang Jepun tak semuanya bagus weh, ada yang teruk. Yang pertama adalah hukuman kepada layanan kepada orang yang mendapat hukum mati. Bila seseorang tu telah dijatuhkan mahkamah yang dia ni akan dihukum mati, dia tak akan diberitahu tarikh bila tau. Bila tarikh dia akan mati, tak beritahu. Tarikh tu akan dipegang oleh tuan punya sel penjara hukuman mati tu. Yang pertama, bila dia dah dijatuhi hukuman mati, dia akan diasingkan daripada orang lain tau. Dia diletakkan dekat satu bangunan lain dan bangunan tu ada ketuanya, dan ketua tu yang tentukan bila orang tu akan dihukum mati. Contohnya, kalau dia dihukum mati pada tahun 2021, jadi di antara 2021 dengan tarikh yang dia ni akan dijatuhi hukuman pada tahun 2020, dan sebelum 2021 habis dia kena hukum mati, di antara gap masa tu yang tentukan bila dia akan dihukum gantung adalah tuan punya penjara. Dan kalau dia telah ditempatkan dalam sel orang yang menunggu untuk mati ni, dia akan dilayan sangat teruk. Yang pertama, dia hanya boleh keluar daripada sel untuk hidup udara segar 2 kali seminggu sahaja. Lepas tu makanan yang diberikan macam makanan anjing. Walaupun orang tu nak mati kan, dia bagi makanan anjing, berbeza dengan kita. Lepas tu tak boleh tengok TV, boleh baca 3 buku sahaja sepanjang tempoh tu. Dia macam mental torture gila-gila. Dan yang paling teruk sekali, kalau tiba-tiba satu hari dia orang dapat makanan yang sedap, barulah orang tu tahu yang dia ni akan dihukum gantung besoknya. Dan yang paling teruk, double teruk juga, family pun tak tahu. Yang bestnya, tiba-tiba family dapat call daripada pihak penjara yang mengatakan, ni mayat ni dah kena hukum gantung, korang boleh lah ambil mayat ni Kalau abang lah yang jadi family, mau mati kejung, mati terkejut abang kan. Tak diberitahu. Kalau kat Malaysia ni lain, dia akan beritahu berapa tarikhnya, hukum menggantung bila. Jadi pihak keluarga ni macam dah ready. Abang ada seorang kawan yang kena hukum gantung. Abang ada seorang kawan yang kena hukum gantung sebab dia membunuh orang, dan kami semua dah diberitahu bila dia akan dihukum gantung. Dan selepas dia dihukum gantung, kita orang semua terima dia lah mayat dia dan Zahir untuk diuruskan. Tapi kat Jepun tak macam tu. Tiba-tiba dapat call, ni adik kau dah kena hukum gantung ambil lah, macam tu kan. Jahat tak jahat orang Jepun ni. Yang kedua adalah cara nak pecat pekerja. Ini memang pengalaman abang sendiri. Abang tengok sendiri. Sebab dulu lepas abang habis degree, abang kerja sebagai engineer dekat sebuah kilang, dan abang tengok macam mana cara orang Jepun nak buang pekerja. Orang Jepun sebenarnya dia memang tak akan buang pekerja, sebab setiap kali dia buang pekerja, dia pecat seseorang, dia kena bayar pampasan yang sangat tinggi. Dan diorang ni memang sangat kedekut. Jadi diorang tak nak bayar pampasan tinggi, dia tak akan pecat pekerja, tapi dia akan buat sesuatu sampai orang tu akan berhenti kerja sendiri. Dan kebanyakan syarikat-syarikat besar kat Jepun, Sony ke, Panasonic ke, apa ke, Honda ke, Toyota ke, memang amalkan cara macam ni. Caranya ialah dia akan tugaskan orang tu dekat dalam satu department, yang department langsung tak penting. Department tu contohnya akan memerhatikan rakaman CCTV setiap hari. Orang tu akan diberi satu komputer, dan komputer kosong lah. Boleh tengok video, dan tugas awak adalah untuk memerhatikan CCTV ni sepanjang hari supaya tidak berlaku apa-apa. Tenang. Tenanglah juga orang tu kat depan CCTV tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korang kena susunkan fail yang sebanyak-banyaknya tu mengikut abjad ABC. Susun lah orang tu. Dah macam orang bodoh dah menyusun.
Itu antara hukuman-hukumannya, dan itu adalah sifat teruk orang Jepun, iaitu dia tak akan pecat pekerja, tapi dia akan buatkan orang tu berhenti sendiri. Dan mengikut pengalaman abang sendiri dan juga apa yang abang baca, kebanyakan daripada 100 orang yang ditempatkan dalam sel yang macam tu, dalam bilik yang macam tu, dengan tugas yang macam tu, hanya 40% saja yang bertahan. 60% akan berhenti sendiri. Dan kalau orang tu kalau berhenti sendiri, dia tak akan dibayar pampasan tau. Jadi selamatlah company tu. Sifat buruk orang Jepun yang ketiga adalah gila pachinko. Pachinko ni dia macam mesin mainan sebenarnya. Mesin mainan yang boleh kita kena samakan gambar aiskrim contohnya lah kan. Guli. Kalau kita dapat gambar yang sama tu, jadi kita akan dapat hadiah lah. Macam tu lah yang abang baca lah. Abang pun tak akan tengok pachinko tu macam mana. Kalau orang kawan-kawan yang ada kat sini yang pernah pergi Jepun, mestilah ada experience kan tengok pachinko. Jadi orang Jepun ni memang gila dengan pachinko. Dia orang seronok gila. Dia macam satu tempat untuk melepaskan stres. Ditambah pula, pachinko ni sebenarnya mesin judi, tapi judi dekat negara Jepun dianggap jenayah. Sebab judi kebanyakannya dijaga oleh Yakuza, iaitu gangster-gangster Jepun. Jadi judi adalah satu jenayah besar dekat Jepun. Dan pachinko ni asalnya adalah untuk mengurangkan stres. Jadi diorang pun ramai-ramai, diorang kerja kat Jepun kan memang stres, dimanjangan, gila, stres, bunuh diri. Jadi dengan pachinko ni cara diorang untuk melepaskan stres, disebabkan banyak kali main pachinko dan benda tu dia jadi macam habit, dan habit tu sangat sampai tak balik main pachinko yang je brrr je dia punya guli kan. Dan disebabkan benda tu nampak macam tak berapa nak judi, tapi sebenarnya ada hadiah tau. Diorang daripada koin-koin yang diorang dapat tu, diorang boleh tukar duit, tapi tak boleh tukar kat depan, kaunter depan. Dia ada kaunter-kaunter gelap kat belakang yang diusahakan oleh Yakuza. Jadi selain daripada berhibur, boleh juga dapat duit. Tapi kalau polis dapat tahu, kau kena saman lah kan. Memang sebab benda tu benda haram kan. Jadi pachinko sendiri ni ada beberapa peringkat. Ada 3 peringkat. Peringkat yang biasa, iaitu hadiahnya setakat gula-gula getah, setakat coklat-coklat. Lepas tu peringkat yang kedua tu dapatlah peti ais, kipas contohnya. Dan peringkat yang lebih tinggi adalah peringkat yang duit. Bila menang tu boleh tukar duit, dan duit tu sangat besar jumlahnya. Itu adalah sifat buruk orang Jepun. Sifat yang keempat buruk orang Jepun adalah hikikomori, iaitu anak muda yang mengurung diri dalam bilik. Dia dianggap mengurung diri dalam bilik kalau dia tak keluar pada bilik tu, atau tak keluar pada rumah selama 6 bulan. Kita PKP ni 2 minggu tak keluar pada rumah, dia dah macam sepanas ponggong. Tapi budak-budak Jepun memang itu sifat buruk dia. Bila dia kecewa dengan sesuatu selain daripada diorang bunuh diri, diorang akan mengasingkan diri daripada masyarakat, tak bergaul dengan masyarakat. Keluar pun pergi makan, balik tutup pintu, dah tak bercakap, dah duduk dalam gelap, main game, tengok anime, lepas tu tengok porno Jepun. Agaklah abang pun tak tengok lah, abang tak tahulah, yang abang baca lah kan. Diorang mengasingkan diri daripada dunia luar. Diorang tak bergaul dengan orang luar. Dan yang lebih teruk lagi, mengikut rekod 700,000 remaja yang terlibat dengan aktiviti mengurung diri dalam bilik. Dan kebanyakan umur, dia punya range umur adalah lebih kurang 31 tahun. Kebanyakan daripada mereka memang ada masalah kewangan, lepas tu ada masalah dengan family, lepas tu tidak berjaya. Orang Jepun ni ada sifat suka membanding-bandingkan tau. Bandingkan orang kat tempat kerja, bandingkan orang kat sekolah. Jadi pada orang yang tak tahan dengan tekanan tu, dia orang akan tak naklah bergaul dengan orang, duduk dalam bilik. Dan kebanyakan mereka berakhir dengan kematian. Dan disebabkan masalah ni bertambah serius, pihak negara Jepun pun ada membentuk satu tim tau. Tim yang kesan siapa-siapa yang duduk dalam bilik tak keluar-keluar ni, diorang akan datang untuk bagi kaunseling. Tapi kebanyakannya yang duduk dalam bilik ni, diorang anggap sebagai itu macam budaya yang teruk lah, budaya yang negatif. Dan sifat kelima yang paling teruk dekat negara Jepun adalah kidokushi ke kodokushi, macam tu lebih kurang, tapi maksudnya adalah mati seorang-seorang. Orang Jepun ni macam ada satu benda yang pelik tau. Diorang suka bila dah kahwin ataupun bila anak dah besar, anak dah tinggal dengan mak ayah, dia
tinggal dia keluar daripada rumah dengan mak ayah tu. Kalau mak ayah tu, mak mati ataupun ayah mati, dia biarkanlah mak ayah tu seorang kat rumah tu. Kebanyakan yang macam tu, dia tak akan kontak mak ayah dia. Dia akan hidup dia sendiri, mak ayah dia lantak lah. Dan tu bila dia tua, anak dia pun buat dia macam tu. Dan itu jadi macam budaya tau. Dan pada tahun 2005, lebih kurang 5% mayat dijumpai dekat rumah mati seorang-seorang. 5% yang rakyat Jepun, bayangkan rakyat Jepun tu ada macam berapa million tu, 5% mati seorang-seorang kat rumah. Gila pada tahun 2005. Ada satu kes pada tahun 2000, bila orang datang rumah tu, rupanya mayat tu dah kering. Bila cek, mayat tu dah mati 3 tahun. Lama gila. Itu pun orang datang sebab si lelaki ke perempuan, abang tak ingat, dia ni sebenarnya dah mati 3 tahun. Dan dia ni ada satu sifat bayar bil awal tau. Dia bayar bil, bil tu ditolak daripada akaun gaji dia, akaun simpanan, bukan akaun gaji, akaun simpanan dia. Jadi disebabkan dia duduk seorang-seorang kat rumah tu, bil elektrik, bil estro, bil elektrik, bil estro, bil air, semua ditolak daripada simpanan lah. Dan tiba-tiba simpanan tu habis tau, dah tak ada duit nak tolak. Barulah pegawai elektrik datang nak tanya, ni duit tak cukup dia nak tolak macam mana. Bila dia datang, ketuk-ketuk tak ada orang, rempah masuk, tengok bukan mayat, tulang, dah tinggal tulang je, dengan TV menyala, apa lampu menyala. 3 tahun. Lepas tu sifat orang Jepun pula, mana suka nak menyebut, membawang-bawang, menyebut-nyebut orang, tak ada. Lantak engkau lah kan, lantak engkau lah. Tu yang sampai 3 tahun tak jumpa tu, jumpa-jumpa dah jadi rangka. Dan bukan berlaku pada orang tua je tau, orang muda pun ada. Semuanya sebabkan budaya tu sendiri. Budaya tak nak campur dengan orang, tak nak ambil tahu hal orang. Lepas tu tak tinggal dengan mak ayah, tinggal dengan sendiri-sendiri kan. Jadi ramailah 5% kot orang yang mati, tiba-tiba mati seorang-seorang dekat rumah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa sifat buruk orang Jepun. Sebelum abang tamatkan video ni, abang nak beritahu kalau korang ada cerita-cerita yang korang nak abang ceritakan, yang kadang-kadang kita malas, bukan malas lah, tapi tak ada masa nak baca kan. Jadi nak abang ceritakan, bolehlah beritahu abang dekat dalam komen. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.